Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Sambungan daripada sejarah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sambungan cerita daripada kisah Sayyidina Umar. Wa qala Umar bin Maimun qala Umar bin Al-Khattab, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yud'a al-Islam. Jadi setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni dibunuh ataupun ditikam, setengah ulama kata Sayyidina Umar ditikam ketika rakaat yang kedua sembahyang subuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi bila Sayyidina Umar kena tikam tu, dia rebah, pingsan, sampai tengah hari baru dia sedar. Bila dia sedar daripada kena tikam tu, soalan pertama keluar dekat mulut dia, dia kata apa? As-salah, as-salah, as-salah. Dah sembahyang ke belum? Dah sembahyang ke belum? Ya, dia sedar, dia teringat yang dia belum lagi sempurnakan sembahyang subuh. Ni yang Nabi ajar. Bila Nabi nak wafat pun, antara pesanan Nabi kata apa? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga sembahyang, jaga sembahyang, Nabi kata. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak wafat pun, itu juga pesanan dia kepada Umar bin Al-Khattab. Wahai Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala ini ada hak yang perlu kau sempurnakan pada waktu siang, jangan kau lewatkan sehingga waktu malam. Dan Allah Ta'ala ada hak pada waktu malam, jangan kau tangguhkan sehingga masuknya waktu siang, iaitulah as-salah, sembahyang. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika ditikam, dia sedar daripada kena tikam tu, soalan pertama as-salah, sembahyang, sembahyang. Dia terkenang, dia tak selesai lagi sembahyang subuh. Kalau kita kena macam tu, soalan pertama lepas sedar kita kata apa? Siapa dah tikam aku? Bodoh sungguh datang tu. Kita kata macam tu kan. Ataupun dah tangkap ke belum? Apalah salah aku? Korang kenal tak siapa tikam aku? Gitu. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, penting sangat sembahyang ni. Kita akhir zaman sembahyang hak persendirian. Kau, aku. Aku hanya nak nyibuk pasal sembahyang. Pandailah aku jaga besok. Kita mak bapak tak boleh macam tu. Kalau kita balik rumah, anak-anak ni cuti sekolah ni, orang Seksyen 7 ni ramai lagi anak kecil. Sebab tu ramai tak ada ni. Mana kan dah veteran dah tak ada anak dah, ramai lagi anak kecil pergi cuti lah ni. Jadi kita kalau balik ke benda ke, soalan pertama sampai ke rumah, dah sembahyang ke belum? Tu soalan pertama kita, supaya budak-budak kat rumah ni reti. Kalau abah dia balik, sembahyang. Kalau tak sembahyang, aku sesah botol kau kejap lagi. Ya, penting sangat. Besok kat Padang Mahsyar, kalau lepas je soalan sembahyang, Allah Ta'ala tanya, dan harap-harap kita semua lepas belaka, insya-Allah. Amin. Lepas je soalan sembahyang ni, soalan puasa, zakat, haji, qiyamul lail, Quran, insya-Allah dipermudahkan. Tapi kalau soalan-soalan sembahyang kau dah sangkut, yang lain kau jangan cakap banyak lah. Al-mampus jawapannya. Macam kita orang dekat Al-Azhar dulu, subjek yang paling penting Al-Quran. Quran. Jadi kalau orang tu dia punya subjek Al-Quran tu tinggi,
markah-markah yang lain semua akan mendapat syafaat Al-Quran tu. Tu yang canggih Al-Azhar tu. Contohlah kita punya Quran 95. Jadi kalau kita ada subjek yang kalau ikut tak lulus, ya contohlah usul fiqh markah lulus 40 contoh, kau dapat 37 je markah tu. Tapi nanti yang tukang bagi markah tu akan cek Quran kau berapa. Quran dia 95, kita bagi 40, 45. Kita akan naikkan dia punya subjek yang lingkup tu, dengan sebab Quran dia tinggi. Itu Al-Azhar sistem dia macam tu. Ya, dimuliakan Quran ni bukan dekat syurga, ke akhirat, atas dunia dah dapat dah. Itu syafaat Al-Quran dekat Al-Azhar. Tapi kalau Quran tu contohlah 55, subjek lain mampus lah. Dia akan lingkupkan terus subjek-subjek lain. Ya. Jadi benda-benda Al-Quran, sembahyang kena jaga hari-hari dalam hidup kita. Maka setelah Umar sedar dia sembahyang sekadar termampu, Umar kata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di atas tangan seorang yang pernah mendakwa diri sebagai orang Islam. Sebab yang bunuh Umar ni adalah seorang yang beragama Majusi. Kemudian Umar bin Al-Khattab tanya kepada anaknya, ya Abdullah, uzur ma'alayya minad-dain. Wahai anakku Abdullah, kau tengok berapa hutang abah. Fahasibuhu fawajaduhu 86,000. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata hutang Sayyidina Umar sebanyak 86,000. Pendapat kedua kata 36,000. Dia tak apa tuan-tuan, Umar hutang banyak mana pun confirm masuk syurga dah. Dia kata, banyak ustaz hutang dia, ni boleh lepas ke ni? Aku terajang kau pun tahu. Umar Al-Khattab ahli syurga bang. Lepas tak lepas memang confirm lepas punya. Kita kalau hutang banyak-banyak ni, sangkut kita ni. Saya hutang ni tak susah sangat. Ada satu benda yang saya terkenang hari-hari, tapi terlupa juga. Hari-hari aku terkenang. Apa dia? Pinjam kitab tak pulang. Tu aku susah hati. Rumah saya tu kadang ada kitab kawan-kawan kan, lama-lama lah kita belajar kat Mesir, kat Syria dulu kita pinjam. Lepas tu bila pula aku nak pulang kan, tak ingat-ingat nak pulang tu. Time baca ingatlah, lepas tu lupa pula, terkenang. Besok kalau aku mati Syam, kalau kau panjang umur lagi, kau jangan lupa ingatkan ke orang rumah tu, cakap ustaz dulu dia banyak pinjam kitab, cari tuan dia pulangkan balik kitab tu. Kau tak mampu aku besok kat padang mahsyar. Kadang ada orang bagi, ustaz ambil dululah, dia kata ambil dululah, pinjam tu. Baca lah nanti dah pulang. Baca kita tak ingat kan, tuan dia pun tak mana-mana tak. Tahulah hutang kitab ni agak-agak lepas ya. Lepas lah insya-Allah okey insya-Allah. Lalu Umar kata, in wafa malu ali Umar fa'addihi min amwalihim wa ila fas'al fi bani Adi. Umar kata, kalau keluarga Umar ada duit, tolong bayar hutang ni. Kalau tak cukup, minta kepada Bani Adi, anak beranak Umar bin Khattab. Fa in tafi amwaluhum fas'al fi Quraisy. Dan kalau Bani Adi pun tak cukup, minta orang-orang Quraisy tolong bayarkan. Idhhab ila ummil mu'min Aisyah. Wahai Abdullah, pergilah bertemu dengan Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqul, dan cakap kepada Aisyah, yasta'dhinu Umar ayudfan ma'a sahibaih. Umar ni kan cedera ni kan, perut terburai, kalau minum air keluar dekat perut dia macam tu, dalam keadaan teruk tu. Umar kata,
Wahai Abdullah, jumpa Sayyidatina Aisyah, cakap dekat dia, Umar minta izin untuk ditanam bersama dengan dua kawan rapatnya, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Fadhahaba ilaiha. Lalu Abdullah, anak kepada Sayyidina Umar, pergi bertemu Aisyah, cakap hajat Umar tu. Faqalat, maka Aisyah kata, kuntu uriduhu li nafsi. Aisyah kata, kalau ikut liang lahat tu aku tak nak bagi orang lain, untuk aku tu. Sebab dia nak sangat dia ditanam bersebelahan dengan suami dia, bersebelahan dengan bapa dia radhiyallahu taala anhum ajmain. Wala usirannahu al-yawma ala nafsi. Tapi oleh kerana Umar minta juga benda ni, aku akan utamakan Umar daripada diri aku sendiri. Walaupun Aisyah kata, kalau ikut, aku tak nak bagi, sayang sungguh aku liang lahat tu. Tapi dia kata Umar nak, aku bagilah ke dia. Kan Abu Bakar pernah mentakbirkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi mimpi, Nabi kata, aku melihat ada 3 buah bulan masuk dalam bilik Aisyah. Makna apa tu? 3 buah bulan. Bulan tu bukan dacing, betul tak? Bulan masuk dalam bilik Aisyah. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, InsyaAllah maksudnya kita bertiga akan ditanam di dalam bilik Aisyah. Engkau, aku dan Umar bin Al-Khattab. Betul, ini takbir mimpi yang ditakbirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'ata Abdullah faqal qad adhinat fahamidallah wa qil. Kemudian Abdullah pun pergi jumpa abah dia dan cakap, bah, Aisyah izin untuk abah ditanam bersebelahan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Umar, awsi ya amiral mu'minin wastakhlif. Orang ramai yang hadir ketika saat Umar di hujung-hujung umurnya berkata, wahai amiral mu'minin, wasiatkan, wastakhlif, dan lantik pengganti engkau. Faqal, maka apa kata Umar bin Al-Khattab, ma ara ahadan ahaqqa bihadzal amr min haula'i an-nafar alladhina tufiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum anhu radin, fasamma as-sittah. Maka Umar kata, aku melihat tidak ada orang yang lebih layak memegang jawatan khalifah ini dalam Madinah ni, dalam Mekah, Madinah dan seluruh kawasan-kawasan Jaziratul Arab ni. Tidak ada orang yang paling layak pegang jawatan ini kecuali 6 orang yang Nabi SAW redha kepada mereka. 6 orang ni saki-baki sahabat ahli syurga yang masih hidup, seperti Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ni 6 orang ni. Jadi kamu bincang di kalangan 6 orang ni dan pilihlah di antara mereka yang layak menggantikan aku. Falamma faraghu min dafnihi wa raja'u. Setelah para sahabat mengkebumikan jenazah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, 6 orang ni berbincang. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, ij'alu amrakum ila thalathatin minkum. 6 orang. Abdurrahman kata, 3 orang tarik diri, biarkan ada 3 orang. Faqala Az-Zubair bin Al-Awwam, antara 6 orang yang terpilih untuk meletakkan ataupun dicalonkan jawatan khalifah, Zubair bin Awwam tarik diri awal-awal. Qad ja'altu amri ila Ali. Zubair kata, jawatan saya kan, dia kan antara termasuk 6 orang kan yang tercalon. Saya tak nak terlibat ataupun saya tak nak mencalonkan diri, saya serah pada Ali. Wa qala Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, saya pun tarik diri, saya serah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Wa qala Talha bin Ubaidillah yang ketiga kata apa? Saya pun tarik diri,
saya serah kepada Uthman bin Affan. Jadi 3 orang tadi, tiga orang, Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tak berebut pun jawatan khalifah, ya. Sebab jawatan ni kan benda susah. Tak ada orang nak. Orang gila je yang berebut jawatan ni. Orang tak berapa sentel otak dia, kan, wayar tak pernah betul lah tu berebut gila jawatan. Na'udzubillah jawatan. Fakhala haula'i thalatha faqala Abdul Rahman, tinggal 3 orang, Abdul Rahman, Ali, Uthman. Lalu apa kata Abdul Rahman? Ana la uriduha, aku pun tak nak juga. Tinggal lagi 2 orang. Fa ayyukum yabra'u min hadha al-amr naj'alhu ilayhi. Wallahi alayhi wal Islam la yanzuranna afdalahum fi nafsi wal yahrus ala salahil ummah. Maka Abdul Rahman kata, demi Allah dan demi Islam, tidak layak memegang jawatan ini kecuali orang yang paling ambil berat tentang masalah umat ini. Fasakata Syaikhan Ali wa Uthman. Kedua-dua sahabat Nabi ni diam. Ali pun diam, Uthman pun diam. Senyap belaka. Masing-masing tak offer diri mereka. Kan, kalau setengah-setengah orang tu kata calonlah saya. Ini muka tak malu. Nabi kata kalau ada orang pesen macam ni, kau jangan lantik dia. Orang yang nak jawatan, jangan bagi jawatan ke dia. Yang tak nak tu kau bagi. Ya. InsyaAllah, kalau kita ni tak nak jawatan, tiba-tiba orang bagi juga, tak nak, ambil, dapat juga. Allah akan jadikan orang-orang yang membantu kau. Tu kalau kita tak nak jawatan. Tapi kalau kita ni memang beranak gila jawatan daripada kecil lagi, kan, kalau main polis sentri, dia kerja nak nangkap orang kerja dia. Contohnya dia ketua kelas. Kalau masuk dalam main sukan-sukan, dia pun nak jadi ketua rumah. Daripada kecil perangai dia macam tu, gila jawatan. Sampailah ketua. Semua jawatan dia nak pegang belaka. Kalau yang pesen macam ni, Nabi kata kemungkinan Allah, bukan kemungkinan, confirm Allah tak bantu dia. Sebab dia nak sangat jawatan tu. Yang tak nak jawatan ni, insya-Allah Allah mudahkan. 3 lagi 2 orang. Faqala Abdul Rahman, ij'aluhu ilayya wallahi alayya la alukum an afdalikum. Abdul Rahman kata, aku akan buat keputusan siapa yang layak, Ali ke Uthman. Dan demi Allah, aku tidak akan mensia-siakan kemuliaan kamu berdua. Dua-dua kata ya. Fakhala bi Ali. Maka Abdul Rahman bin Auf berjumpa dengan Sayyidina Ali dan dia kata apa? Ya Ali, laka minal qidami fil Islam wal qarabati minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qad alimta. Ali, dia pun panggil Sayyidina Ali, duduk. Dia dengan Sayyidina Ali, dia cakap apa? Ali, orang semua kenal kau, orang yang terawal masuk Islam, dan kau mempunyai hubungan qarabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu alaika, Allah ke atas kau wahai Ali. La in amartuka la ta'dilanna. Kalau aku lantik kau jadi khalifah, hendaklah engkau berlaku adil. Wa la in amartu alaika la tasma'anna wa la tuti'anna. Tapi kalau aku lantik orang lain jadi khalifah, engkau setuju ke tidak? Engkau taat ke tidak kalau aku lantik orang lain? Apa kata Ali? Naam, ya, aku setuju. Lepas tu Abdul Rahman bin Auf bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Affan, dan dia kata macam tu juga, wahai Uthman, engkau antara orang yang terawal masuk Islam, engkau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku lantik engkau jadi khalifah, hendaklah engkau berlaku adil. Tapi kalau aku lantik orang lain menjadi khalifah, engkau setuju ke tidak? Uthman kata, ya, aku setuju. Akhirnya mereka buat keputusan melantik Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa fi Musnad Ahmad an Umar, dalam riwayat yang lain
ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab nak meninggal dunia, Umar kata apa? In adrakani ajali wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah hatta hayyun istakhlaftuhu. Umar kata, kalaulah aku nak mati besok sedangkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, aku akan lantik Abu Ubaidah menjadi khalifah, pengganti pada aku. Fa in sa'alani rabbi, dan jikalau Allah bertanya kepada aku, kenapa engkau lantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah jadi khalifah? Kenapa engkau lantik Abu Ubaidah pengganti engkau? Kul, aku akan menjawab, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin aminan wa amini Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi pernah sebut, setiap nabi itu ada seorang umatnya yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Jadi kita pun dah cerita banyak kali benda ni, ya, lantik ketua, lantik pemimpin, nak pilih YB pilihan raya, bukan benda main tonyoh, main gonyoh, main pangkah ikut suka engkau. Tapi besok Allah akan tanya, kenapa kau pilih dia ni? Itu confirm kena tanya. Sebab tu Umar dah standby jawapan dah. Umar kata, aku pilih Abu Ubaidah ni sebab Nabi yang pilih dia. Dalam riwayat yang lain waqad tufiya Abu Ubaidah, sedangkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah telah meninggal dunia lebih awal di Palestin. Kemudian dia kata, tapi Abu Ubaidah tak ada kan, dia nak lantik siapa dia, Muaz bin Jabal. Fa in sa'alani rabbi, dan kalau Allah tanya kepada aku, kenapa kau pilih Muaz bin Jabal? Umar kata, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yuhsyar yaumal qiyamati baina yaday ulama'i nabzatun, sesungguhnya Allah akan bangkitkan Muaz bin Jabal di hari akhirat besok di kalangan ulama-ulama yang terpilih. Tu ya. Kenapa pilih Muaz bin Jabal? Sebab besok Muaz ni Nabi sebut dalam hadis, dia ni akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang yang alim. Maka dia yang layak jadi khalifah. Jadi yang kita duk pilih selama ni kan, yang pilih okey tu okey lah, yang tak kena pilihan tu kan, yang dia pilih tu istiqamah lawan Islam. Daripada dia balik sampai tua hari ni, istiqamah lawan Islam. Macam orang tua tu lah kan, elok UIA tak banjir, jadi banjir kan. Antara sebabnya orang tua tu sebab menyebab kau dah kenal tak orang tu siapa? Tak tahu nak katalah. Tak berubah-ubah perangai. Makin tua makin tak sedar ke diri kan. Orang sepatut dah tua-tua, umur dah 80 ni tuan-tuan, duduk surau je lah. Jadi apa, siap ya, bersih longkang surau, dapat pahala Syekh. Bukan dah tua-tua, dah muda-muda, tua-tua, muda-muda macam aku ni pun kena banyak bertaubat pada Allah. Fikirlah kot mati lah kejap lagi ni, berapa sen amalan aku, sembahyang jemaah aku macam mana, sedekah aku macam mana, Quran aku macam mana, amalan aku ni cukup ke tidak? Jawapannya confirm tak cukup. Betul lah, itu confirm jawapannya tak cukup. Jadi kita ni berubahlah jadi baik. Ni tak, makin tua makin melawan, makin tua makin istiqamah lawan hudud. Hudud tak sesuai dilaksanakan di Malaysia, nanti menyebabkan ketidakadilan, negara jadi kucak kacir. Orang Islam je kena hudud, orang kafir tak kena. Itulah belajar tak nak baca Quran sendiri, itu belum kau cek lagi bacaan dia macam mana kan. Ni kena geram je aku bila isu yang Hindu, apa, orang perempuan kahwin dengan orang India tu kan. Yalah, benda-benda ni kita kena cek. Ada syubhat banyak dalam kes ni. Tapi kalau ikut dalam fiqh tuan-tuan,
Kalau suami isteri bercerai, memang kena cerai pun. Kalau suami itu Islam, isteri kafir, anak-anak ada, wajib budak-budak ni diserah kepada Islam. Wajib. Jangan ikut mahkamah yang bengong pada hari ni. Mahkamah hari ni semua ikut mak belaka. Kan dia tak ikut agama, ikut mak. Kalau mak tu Islam, Islamlah anak. Kalau anak mak tu kafir, bagi ke mak. Tu rosak. Tak ikut Islam. Islam selamatkan agama budak-budak tu dulu. Ya, kena ikut agama. Agama bapak dia lah, ikut Islam. Yalah, takdirnya budak-budak ni memang Islam. Membesar, lepas tu duduk dengan mak dia. Takdirlah dia ni Islam. Boleh dia kahwin dengan non-Muslim? Mana boleh, kan? Tapi Mahathir kata boleh kahwin. Ni aku pun payah cakap lah. Tapi yang pelik kan, orang tu ni kalau cakap, tak ada orang berani bangkang. Jakim senyap-senyap belaka. Lebih kebal pada Cadbury ni, kau jangan main. Hebat sungguh orang tu ni, sungguh. Dia cakap apa benda dekat Malaysia, mana ada orang berani komen. Ambil tindakan, ketangkap, ketahan, mana ada. Maksum. Imam Syiah yang ke-13. Dahsyat ni kan. Orang lain kau cakap kena, kau jangan main. Malaysia ni bukan bapak dia punya Malaysia ni. Tak apa, kau masuk lubang kubur baru kau tahu. Sekarang ni kau bercakap ikut suka kau. Maka Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari, a'zarallahu ila mri'in balagha sittina sanatan. Allah takkan terima kemaafan seorang lelaki yang dah berumur 60 tahun. 60 tahun ni last kopek lah. Kopek lagi. Malah kopek. Tengku tak ada bagi ni. Tengku dia kira, dia kata ustaz sebut kopek 3 kali. Kau ingat Tengku? Ingat, dia kata. Benda lain kau ingat tak ingat? A'zarallahu ila mri'in, Allah Ta'ala maafkan seorang itu yang umurnya sampai 60 tahun. Mana 60 tahun tu last lah kau nak minta ampun, nak berubah perangai. Tapi kalau dah lepas 60 tu bang, perangai masih tak berubah, tak tahu aku nak kata lah. Ya Allah, minta jauh. Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, aku minta pada Engkau daripada umur yang menghinakan. Na'udzubillah min zalik. Amin. Tak nak, na'udzubillah. Saya bila tengok orang-orang tua-tua yang rajin datang ke surau, dalam hati ni berdoa sokmoh, ya Allah, besok kalau aku dah tua, jadikan aku macam orang tua-tua ni, kan? Walaupun kita sekarang ni insya-Allah lah macam ni lah kita, kan? Tapi belum tentu bang. Tak boleh nak kata confident macam mana besok akhir umur aku ni macam mana. Takut Syekh, takut. Jadi bila tengok orang-orang tua ada kat surau, kat masjid, duduk aja, orang ni bagus. Ini 60 tahun ke atas ni bagus. Duduk istiqamah, jemaah, datang kuliah, dengar, baca Quran, kan? Tapi ada orang tak. 60 tu makin aktif kerja dunia. 70 makin aktif. 80 dapat jawatan pengurusi Proton. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak faham. Memang aku tak faham. Korang faham ke tidak? Tak faham juga. Eloklah tak faham bang. Dia faham-faham tak beramal, buat apa kan? Lebih tak faham. Ala kulli hal, begitulah. Besok di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, yang kau pilih tu, kenapa kau pilih? Apa alasan kau pilih dia jadi ketua kau, pemimpin kau? Maka sediakan jawapan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun insya-Allah dah sedia belaka. Kalau Allah tanya aku, masa kau ngundi dulu kau pangkah siapa? Kenapa kau pangkah Al-Hizbul Islami Al-Malizi, Parti Islam se-Malaysia? Kenapa? Jawapan kita apa? Kerana ya Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mesti ada di antara manusia umat aku ni orang yang kerjanya suruh buat baik, mencegah kepada kemungkaran. Sebab tu kita pilih Parti Islam se-Malaysia. Sebab dia orang ni sentiasa buat kerja macam ni. Tapi kalau
kita ni tak pernah pilih, ataupun pilih pun ikut dan sekali. Entahlah aku nak kata macam mana, wallahu alam. Wa fi tahdhibil muzani kana naqshu khatim Umar kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Sayyidina Umar ni dia ada pakai cincin, sebentuk cincin. Dekat cincin dia ni tertulis satu perkataan yang berbunyi kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Wahai Umar, cukuplah bagi engkau kematian itu sebagai peringatan. Tertulis dekat cincin dia, kafa bil mauti wa'izan ya Umar. Wahai Umar, ingatlah mati banyak-banyak. Jadi setiap kali dia buat kerja apa, dia tengok benda tu susah hati, menyebabkan dia fikir pasal kematian tu, fikir. Buat kerja, orang kata sampai mati buat kerja Islam ni kan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab ditanam pada hari Ahad dalam bulan Zulhijjah ketika beliau berumur lebih kurang 60-an, dan solatnya disembahyangkan beramai-ramai. Yang menjadi imam ialah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Ada riwayat yang menyebutkan lagi ketika wafatnya Umar bin Khattab, matahari menjadi gerhana pada hari kematiannya. Walaupun ada dalam hadis Nabi yang sebut inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Sesungguhnya bulan dan matahari tidak akan gerhana dengan sebab kematian seseorang. Ya, tak ada kena mengena orang tu mati ke orang tu hidup ke, dia tak ada kena mengena dengan gerhana bulan dan matahari. Itu merupakan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Antara kerja-kerja yang Umar pernah buat di dalam sepanjang-panjang pemerintahan dia. Qala Al-Askari, berkatalah seorang ulama tarikh yang terkenal. Siapa nama dia? Allah SWT Muhammad. Ingat tak? Allah, aku ni pagi ni hidung sumbat, lupalah pula nama. Dia seorang ulama sejarah yang terkenal di Syria tu, lupalah, tapi hujungnya Al-Askari lah. Dia ni yang saya pernah cerita dulu, kubur dia jadi roundabout dekat Syria tu. Ya. Jadi kerajaan nak korek kubur dia, nak pindahkan tanah tempat lain, korek tak boleh, mampus tak boleh korek, lala dibiarkan, jadilah roundabout sampai sekarang. Semalam ada kawan-kawan hantar, kan Bashar Assad kan menang pilihan raya pelotak dia lah kan. Yang mengundi tu bukan satu Syria, Damsyik aja kan. Damsyik punya berlambak lagi negeri-negeri lain yang tak ada pilihan raya. Lepas tu di isytihar Bashar menang jadi presiden, kepala otak dia. Syria tu kau ingat Damsyik aja ke? Macam kita lah, kau ingat Malaysia tu Selangor aja ke? Contoh kan, ada Johor, ada Kelantan, ada Melaka, ada Pahang, Nogore, Sombelan kan, apa lagi, berlambak kan tempat lain. Tak, tempat lain tak ada pilihan raya, kawasan tu je pilihan rayanya. Menang 88% kan. Mula bodohnya lah Bashar Assad ni. Lepas tu yang paling aku sedih je, minta Allah jauhlah, na'udzubillah min zalik. Dia tunjuk dalam gambar tu muka-muka ulama yang berbai'ah dengan Bashar al-Assad. Allah. Antara ramai-ramai ulama tu ada seorang ulama tu cukup terkenal kat Syria. Tengok gambar tu, ya Allah, minta jauh. Bukan sembarangan Syekh, alim Syekh. Mufti tu alim, bukan mufti cak ayam, tak, memang alim sungguh. Anda kadang fikir apalah diorang ni guna hujah untuk mengundi, untuk bai'ah dengan Bashar Assad. Apalah hujah diorang guna, aku pun tak faham. Dah bunuh orang beratus ribu Syekh, ya. Lepas tu Syiah lagi, zalim lagi, bunuh alim ulama, rogol muslimat, sembelih budak-budak. Kau boleh undi dia lagi, ya Allah kan. Kita tengok tu, tapi kan mujur Quran dia dah cerita tau.
Bujuk Al-Quran dah cerita. Ulama ni bukan sekarang, dulu pun dah ada. Yang hebat-hebat tu kan Bal'am Ba'ura, yang kalau dia berdoa Allah makbulkan doa dia. Bukan sebarangan. Berjalan atas udara, main-main kau. Pumping atas udara, kau jangan main-main. Pumping tu Syekh, tu aku tambah lah tu, kau jangan percaya. Tapi hebatlah dia ni Bal'am Ba'ura. Hebat sangat. Sampai dalam setengah tafsir kata kalau dia pandang ke langit terus nampak arash. Bukan sebarangan. Tapi akhirnya Allah kata apa? Mati dalam keadaan kafir. Famathaluhu kamathalil kalb. Allah kata apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami nak, kami boleh angkat kedudukan dia ni lebih tinggi lagi. Walakinahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih rela nak duduk atas dunia, pilih dunia lebih daripada akhirat. Fattaba'u syaitan fakana minal ghawin. Lalu setan ikut dia. Bukan dia ikut setan, setan ikut dia. Power tak power Muhammad ni kata tak. Biasa orang ikut setan, ni setan ikut dia. Akhir dia sesat. Allah kata ulama ini famathaluhu kamathalil kalb. Mereka tidak ubah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Anjing ni kalau kau dokong dia, dia jeli lidah dekat kau. Kalau kau letak dekat tanah pun, dia jeli lidah dekat kau. Kan? Kalau kau perambat dia pun, dia jeli lidah dekat kau. Kalau kau tak perambat pun, dia jeli lidah dekat kau. Sampai macam tu Allah buat perumpamaan. Ulama-ulama dunia ni macam anjing. Na'udzubillah. Saya tengok gambar tu, ada 8 ulama besar Syriah dalam gambar tu, termasuklah geng Syiah sekali. Dekat belakang ni kain banner ni besar, nahnu nubayi' ila ar-rais al-mu'min Dr. Bashar al-Assad. Kami berbai'ah dengan ketua yang mukmin, kepala khotak dia mukmin, tuan-tuan, Dr. Bashar Assad. Allah, gila saya ni. Dah lah, aku tengok tu, ya Allah, minta jauh, ya Allah, minta jauh, ya Allah. Kita tak difitnah macam tu lagi, tuan-tuan. Na'udzubillah. Harap-harap Allah tak fitnah kita, khususnya orang ngaju agama macam saya ni, insya-Allah. Amin. Kalau Allah nak uji, biar aku mati awal lagi bagus. Sebab Quran kata apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong, jangan kamu sokong kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disambar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Bashar pun jadi presiden lagi 4 tahun. 4 tahun lagi Syekh, lagi ramai kena bunuh. Apalah jawapan ulama-ulama ni besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, seterusnya, wa huwa awwalu man sumiya amirul mu'minin Umar bin Khattab, orang pertama yang diberi gelaran Amirul Mukminin dalam jawatan khalifah. Dulu zaman Abu Bakar, orang panggil Abu Bakar Khalifatu Rasulillah, Khalifah Rasulullah. Lepas tu bila Umar naik, ada orang kata kalau Abu Bakar dulu, almarhum dulu, orang panggil dia Khalifatu Rasulillah. Habis Umar nak panggil apa? Tambah khalifah lagi, Khalifati Rasulillah. Udah 2 dah. Nanti kalau Uthman Khalifati Rasulillah, aku 3 dah. Kalau Ali tambah lagi Khalifati. Panjangnya lah surat tu. Kau nak tulis kan daripada siapa? Khalifah Rasulullah. Kalau ada 10 khalifah Rasulullah. Kan panjang tu. Umar kata panjang sangat, tukar je. Yang panggil Amirul Mukminin ini cadangan daripada, kalau tak silap ana, Amr bin Al-As. Kalau tak silap ana, ketika Umar ziarah diorang dekat Mesir, apa kata Amr bin Al-As? Dia kata anta amiruna wa nahnul mu'minun wa nahnul muslimun. Engkaulah ketua kami dan kami orang-orang Islam. Lalu melekat Amirul Mukminin. Itu dalam sejarah khalifah lah ya. Tapi kalau dalam sejarah peperangan,
Yang mula-mula diberikan gelaran Amirul Mukminin ialah Abdullah bin Jahsh, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama diberi gelaran Amirul Mukminin di dalam peperangan sebelum peperangan Badar lagi. Wa awwalu man kataba tarikh fil hijrah, dan orang yang mula-mula meletakkan tarikh berapa hari bulan Hijri. Sebab dulu surat-surat yang dihantar ke kerajaan tidak ada tarikh. Maka Umar ni orang yang cukup tinggi dia punya apa benda tu dia nak tengok benda ni dah buat ke belum, tindakan dah ambil ke belum, sampai-sampai surat Umar tengok berapa bulan surat ni tak ada tarikh pun, dah ambil tindakan ke belum. Entahlah khalifah, kita orang pun lupa. Mana boleh macam tu, letak tarikh hari bulan, tahu surat ni sampai bila, permohonan ni bila, kau dah jawab ke belum, tindakan nak ambil ke belum. Maka Umar lah orang pertama letakkan tarikh bulan sekian sebagai untuk tindakan. Wa awwalu man ittakhadha baitul mal, orang yang pertama mencipta baitul mal. Wa awwalu man sanna qiyam syahri Ramadan, dan orang yang mula-mula membuat qiyamul lail di dalam Ramadan beramai-ramai. Wa awwalu man assa bil lail, orang yang pertama membuat apa benda tu, rukun tetangga pada waktu malam. Tapi dialah belakangnya kan, dialah khalifah, dia yang mengajar, dialah imam, dia ketua rukun tetangga, dia belakang. Umar bin Khattab. Cerita yang kita sedia maklum tu kan, cerita makcik tu dengan cerita Umar cari menantu, kan. Yang cerita makcik semua ingatlah ke? Yang Umar cari menantu tu kan, satu hari Umar jalan-jalan kat keliling Madinah tu, letih Syekh. Umat dah ramai dah masa tu, Madinah pun dah besar dah masa tu. Tapi itulah, kita tak retilah nak sangat tengok besok bila kita masuk syurga insya-Allah. Amin. Antara filem yang aku nak tengok, filem-filem macam ni lah, yang sekarang ni lakon belaka. Nak tengok macam mana kehidupan sahabat-sahabat dulu kan. Tu. Jadi Umar ni berjalan dengan pembantu nama Aslam radhiyallahu taala anhu. Jalan-jalan dalam kawasan Madinah. Dia pun letih, dia bersandar dekat satu rumah ni. Aduh letihnya lah kata badan ni. Bersandar gitu Syekh. Kita dah letih balik rumah tidur. Dia bersandar dekat rumah orang itu letih. Bayang hebat tak hebat dia ni. Tengah-tengah bersandar tu, dengar orang bersembang dalam rumah. Mak dia kata, "Nak, besok kita nak berniaga susu ni nak. Cepatlah susu tu siapkan. Yang susu yang tak cukup tu kau campur je dengan air." Mak dia kata macam tu. Biar nampak banyak sikit campur air. Anak dia kata, "Mak, mana boleh mak campur susu dengan air, kan tak elok tu." Buat ajalah. Orang bukan tahu pun, pejam mata dah lah. Mak dia cakap macam tu. Anak kata, "Mak, kan khalifah dah pesan, Khalifah Umar dah pesan, berniaga jangan menipu." Umar dengar ni, berniaga jangan menipu. Umar dengar. Mak dia kata, "Alam, kau buat aja lah. Umar bukan nampak pun." Mak dia kata, Umar kata macam tu. Anak dia kata, "Mak, memanglah Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Allah nampak, Mak." Mak dia pun senyap. Umar ni bila dengar, hebat budak ni. Besok tuan-tuan hantar rombongan meminang kau tu tak? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saya daripada wakil rombongan khalifah. Badan bom mak dia benda datang untuk meminang anak puan buat menantu baik kau. Senang kau tengok. Pilih menantu tu, tengok yang amanah, bukan yang hantu kau tu tak. Ini kita nak pilih ini baik menantu, seksi, badan pun solid, baik punya, slim. "Hai cikadis yang manis, teng 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 teng, lesung pipitmu di pipi, teng 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 teng. Hai cikadis yang manja, teng 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 teng." Itu yang kau buat menantu. Hantu kau tahu tak? Cari fazfar bidatid din,
cari yang ada agama, kau selamat. Nabi kata selamat kau cari agama. Anda pergi ziarah baru ni kan, Zaujah Ustaz Raihan, bukan aku ziarah lah, rumah aku lah, pergi kat HUKM tu kan. Jadi Ustaz Raihan ni dia punya bira-bira kerabat dia semua tutup aurat belaka kan. Pak mentua dia ni berapa ada anak dara, berapa 4 ke 5 orang anak dara dia. Anda tak ingat? Arwah dah lah. Pak mentua je ni askar. Kena askar? Askarun. Dia ni menantu dia semua tok guru pondok belaka, nak ustaz belaka. Tu canggih je. Dia tak ambil bodoh, dia semua ambil ustaz belaka. Sebab tu kalau kau tengok anak beranak dia tenang hati, tak nampak aurat, jaga belaka. Tu kan. Kita kadang yang ni pakai pudah, yang ni pakai pudah color water, ini pakai pudah warna-warni, yang ni kejap pakai pudah, kejap tak pakai, yang ni pakai mak lampir, pontianak harum sudal malam, macam-macam ada kan. Maknanya agama tu tak kuat. Agama tu penting. Omar pinang budak perempuan tu dengan sebab apa? Dengan sebab dia kata, mak, walaupun Omar tak nampak, walakin Rabba Umaru yarana, tapi Tuhan Omar nampak apa kita buat. Terus buat menantu tuan-tuan. Agak-agak ada lagi tak menantu macam tu pada hari ni? Ada insya-Allah. Datuk terjawab ada insya-Allah. Ya. Tapi biasa ni saya menantu buka Facebook ke? Dia bagus ni, dia bagus. Selfie. Orang ni kena, zaman sekarang nak cari menantu macam tu kena cari bang oi. Cari tanya, ada lagi tak orang macam ni kan? Jadi perempuan yang pesen solehah macam ni kena carilah. Ada berlambak dekat mak tahfiz tu. Nak tak nak je. Dia nak cari yang jalan. Lihat macam saya, tiru macam saya. Lihat hanya menggunakan jari, rambut kembali terterapi. Elok lah tu buat macam tu Okey tuan-tuan. Jadi daripada perempuan ni berkahwin dengan anak Umar bin Khattab, dapatlah anak perempuan nama Fatimah, maknanya cucu Umar. Cucu Umar ni kahwin pula dengan seorang yang alim, dapat cicit bernama Umar bin Abdul Aziz. Kau tengok, Umar bin Abdul Aziz siapa tak kenal? Cina pek kan. Orang kafir kenal Umar bin Abdul Aziz. Kau tengok tu, zuriat yang baik ni tuan-tuan menghasilkan insya-Allah keturunan-keturunan yang baik. Tengok Umar Abdul Aziz pun kau dah sakit kepala dah. Kau baca sejarah dia, kata ya Allah macam mana. Memang tiru moyang sebiji. Masa dia dilantik jadi khalifah, anak beranak kroni-kroni semua tepuk kepala. Bela. Memang habis lah. Tak dapat projek, kau jangan cakap banyak Kalau Umar Abdul Aziz jadi khalifah, bela. Dia ni ikut moyang dia 100%. Cakap banyak tak ada. Apa yang moyang dia buat belaka. Akhir mati kena bunuh juga. Kau tengok. Tuan-tuan, nak dapat zuriat-zuriat yang saleh, yang salehah, kena isteri yang salehah, suami yang saleh kan. Habis tu ustaz, ana dah tersilap dulu kan, ana tak dapat isteri ustazah salehah. Nak macam mana? Kahwin seorang lagi. Itu pun kalau tak nak tidur tepi beruang panda lah. Tu je lah nak pesan. Pandailah kau kalau buat kahwin nak cik ustazah lah apalah dulu tak nak lah pula. Dah tu ni pandai pula cik ustazah. Gatal. Bini tu kata gatal garu. Tak apalah, yang ada ni insya-Allah baik dan insya-Allah amin kan, baik insya-Allah. Tutup aurat, ikut cakap suami, okeylah tu kan. Bukan apa, takut kahwin seorang lagi ni, takut kau pula sekarang kan. Bini kata, bang, awak tak baca Quran ke? Malulah pula kau nak baca Quran depan bini baru, bini ustazah, qari'ah pula tu. A'udzubillah. Kita ni ngak, bunyi jauh dah, buka nikmah jauh dah. Apa barang. Wa awal, jadi Umar bin Khattab cari menantu dengan cara buat apa mungkin? Tukuk rukun tetangga, jumpa menantu. Hebat.
Anda masa kat Syria dulu ada dengar satu cerita, Syekh ada cerita, ada seorang hamba Allah ni, masa tu hujan turun lebat, dia pun lari-lari berteduh dekat satu rumah tu. Jadi tengah-tengah dia berteduh tu, hujan turun lebat, dia dengar dalam rumah ni ada orang perempuan baca Quran. Sedapnya lah bacaan Quran tu. Dia dengar tengah-tengah sambil-sambil hujan lebat tu. Dalam hati kata, ya Allah, kalaulah tuan suara ni menjadi isteri aku, seronok hidup aku sebab bacaan Al-Quran. Ya, tengah-tengah hujan tu. Tadi Allah Ta'ala lama-lama dia pun bertemu jodoh dengan seorang perempuan. Jadi satu hari dia kata, bini dia pada hari perkahwinan tu lah kan, dia dengar bini dia baca Quran, sebiji seperti suara yang dia dengar masa hujan turun tu. Dia pun tanya, ni ke rumah awak gini dulu? Ya, rumah saya lah tu. Lah, ya sungguh tuan-tuan, makbulnya doa ketika turun hujan. Faham? Faham Alhamdulillah. Makcik jangan takut. Itu pun betul. Ni tak, bila nampak hujan dia tak main doa, dia main benda lain. Tu aku terkenang Bob Luqman tu kan. Bob Luqman, lama tak dengar cerita Bob Luqman. Tuan-tuan ingat tak lagu apa, lagu Shakila ke apa, dia kata, kan ada satu lagu tu, ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam, namun sudah sekian hanyalah gelap gelita. Lagi sambung. Tak ingat? Warak sungguh gua ni, aku lemah betul lah. Wali-wali ni payah lah tuan-tuan. Itu lagu Wings tahun 80-an tuan-tuan. Aku hafal, korang kata hafal, dan korang ni nak kata hafal Quran pun tak juga, lagu pun tak hafal juga. Apalah nak jadi korang ni. Bob cerita kat Ana, lagu tu aku yang buat. Ustaz tahu tak cerita lagu tu? Mana aku tahu. Dia kata lagu tu aku buat kat Coket. Dia kata masa tu kan hujan lebat, aku ni nak isap okok kan. Dia pun ada batang mancing tu, psh, nak cocok kat okok, puh, terpadam. Kena tiup angin kan. Mana masa tu datang idea, ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam. Api rokok kau tahu tak? Namun sudah sekian lama hanyalah gelap gelita. Lepas tu Bok cerita, ada seorang mamat ni sudah lama dengar lagu ni, lama dah dengar. Mamat ni pula set macam aku nak kata tasawuf pun tak pernah tasawuf juga sebenarnya. Dia kata, Abang Bok punya lagu ni mempunyai unsur-unsur ketuhanan yang amat tinggi. Bok kata kau mana pula? Yelah, Abang Bok kata ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam. Api tu ialah cahaya petunjuk Allah. Bok kata, aduh, ke situlah pula. Api rokok lah woi, aku cari api rokok, kau tahu tak? Dia pergi tafsir api ketuhanan. Kau tengok, pening kepala aku tuan-tuan. Itu iklan member kita tuan-tuan ya. Sikit lagi, wa awwalu man aqaba 'alal hijab, dan Oman lah orang pertama ambil tindakan kepada orang yang zaman dulu orang Arab, diorang ada buat sajak tau. Buat sajak, tapi sajak mengutuk orang. Kerjanya mengutuk aje. Sajak tu sajak mengutuk orang. Jadi siapa yang buat sajak macam ni, siakap senohong, lama ikan duri, bercakap bohong, lama jadi menteri, dia akan kena ambil tindakan. Wa awwalu man daraba fil khamri 80, dia adalah khalifah yang pertama melaksanakan hudud orang yang minum arak di rotan 80 kali sebatan. Zaman Nabi 40, zaman Umar tambah jadi 80 sebatan. Wa awwalu man harrama al-mut'ah, dan orang yang mengharamkan mut'ah. Kalau ikut mut'ah ni telah diharamkan di zaman Nabi SAW, dikuatkuasakan lagi di zaman Umar bin Al-Khattab. Wa awwalu man naha an bai'i ummahatil aulad, dan Umar larang menjual ibu-ibu kepada anak-anak, mana hamba. Zaman dulu kalau orang kan jual hamba kan, hamba ni dulu boleh dijual beli kan. Jadi kadang dia orang pisahkan antara mak dengan anak.
Berapa harga hamba ni? Kalau mak saja, contoh, mak harga 5,000. Anak, campur anak sekali 6,000. Contoh. Mahal lah, mak je lah. Okey, ambil mak je, anak tak jual sekali. Ini dulu, jual hamba. Mak kata tak boleh. Jual mak dengan anak sekali kena ambil. Cakap banyak tadi, jangan kau pisah antara mak dengan anak. Sampai macam tu sekali Umar jaga. Jaga apa orang panggil apa? Jaga hubungan mak dengan anak tu. Macam mana mak tu bekerja apa, anak tu bawa. Penting anak ni, tahu tak? Kita tak. Bini kerja, laki kerja, anak jaga, bibik jaga. Kita pun pelik. Kenapa anak aku ni sejak dia muda cakap tu pelat? Ya bu, udah lama sampai ya. Gue belum makan lagi. Lain macam je anak aku ni. Mana ketidaknya, siapa yang bela anak kau tu? Kau fikirlah sendiri. Kenapa anak aku kerja cakap Indon, kerja cakap Jawa, aku ni nak kerja Jawa pun tidak, Bugis, Korea kan contoh. Anak dah cakap lain macam. Dah duduk lagi dengan bibik tu. Aku tak kata salah bibik tu, engkau tu salah. Kan? Buat anak pandai bela tak reti. Ini kira yalah dah teruk dah. Yang teruk lagi yang hantar kampung tu mak bela. Mak, kita bayar lah mak berapa mak? Kita bayar. Sebulan mak nak berapa? Ini lagi al-manku' wal hayyun dipanggil. Nabi kata antalidal amatu rabbataha. Besok antara tanda-tanda kiamat, mak tu lahirkan tuan dia. Mak kau tu dah tak larat dekat kampung, kau nak bagi lagi anak. Mak ni mana nak nolak? Tak apalah ya, tak apalah mak jagalah ya. Mak ni pun kalau kau tak larat ni Alamak, mak tak larat tu pasal mak kurang buat kerja. Kalau mak kulu kilir, mak pergi sana beri sini, angkat baby, sihatlah mak. Kalau tak kau dalam hati mak tu. Mak nak apa? Susu alpalipid, susu alpat, susu velfire saya beli belaka bagi mak sihat. Ni bodoh punya budak ni. Na'udzubillah min zalik. Mak kau dah beranakkan kau, menyusukan kau, basuh berak kau benda kecil. Lepas tu dia bagi kau dah besar, kau bagi pula anak dekat mak. Aku tak reti, aku tak. Lain lah kalau mak kau tu jadi suka cucu. Berebut, bagi dekat aku anak kau, bagi dekat kau. Kalau kau tak bagi, kau derhaka. Macam tu kau kena bagi kan? Kalau ada mak pasti macam tu, rezeki kau lah kan? Saya pernah jumpa dulu ada seorang nenek ni, dia boleh cucu dia buas, tapi pesen nenek tak reti nak marah. Baik sungguh lah nenek tu, baik sungguh, tak reti nak marah. Cu, jangan lari cu. Kenapa? Apa dia kata? Kenapa buas sangat ni cu? Kau jangan degil-degil. Kau degil, cucu doakan kau jadi hafiz Quran. Kau pelik tu. Kau ni faham tak aku cakap tu? Kan nenek dia kata kau degil-degil, nanti nenek doakan kau jadi hafiz Al-Quran. Tu. Kalau kita tak, kau degil. Aku ambil serangga tu, aku letak dekat kontol kau nanti. Kata macam tu pula kan. Kau degil. Besok besar nanti aku jadilah hantu. Contoh kan. Ni tak, nenek tu bagus. Kau jadi hafiz Quran je cu. Ya sungguh jadi hafiz Quran budak tu tuan-tuan. Dapat yang macam tu tak apalah kan. Nenek atuk semua seronok belaka. Ada setengah nenek kena atuk ni, anak-anak kau ni lama benar, bila nak balik ni? Pening kepala aku bela. Kan? Nak kata macam ni, itu hak dia. Dia pun dah tak larat dah. Wa awwalu man daraba fil khamri samad. Okey. Jadi Umar kata jangan dipisahkan. Nak jual mak anak kena ambil sekali. Jangan dipisah-pisahkan. Wa awwalu man jama'ana fi salati janaiz ala arba'i takbiratin. Dan zaman Umar bin Khattab, Umar lah orang yang mula-mula buat salat jenazah secara berjemaah. Ada soalan, masa Nabi SAW wafat, siapa yang imamkan sembahyang jenazah? Kan? Masa Nabi wafat, siapa jadi imam sembahyang jenazah? Jawapannya tak ada imam. Masing-masing sembahyang. Seorang masuk dalam bilik Aisyah, diorang ni masuk sembahyang, keluar, ni pula masuk keluar. Masing-masing ada ulama kata kenapa jadi macam tu. Yang pertama sebab Nabi tak buat, Nabi tak ajar diorang. Yang kedua, masing-masing nak berasa itulah last sekali saat mereka bersendirian dengan Nabi SAW, nak dapat pahala. Entah aku nak cakap pun tak kerti tuan-tuan. Macam itulah. Suasana macam suasana zaman tu sayang sangat dia dengan Nabi SAW. Masing-masing tak rela. Biar aku tak nak jadi imam. Aku tak nak kau jadi makmum aku. Aku nak seorang-seorang aja dengan Nabi.
wa awwalu man fatahal wa awwalu man hamala ta'am min Misra fi bahri Ailah. Khalifah yang pertama menghantar pembekalan makanan daripada Mesir ke Ailah. Ailah ni berhampiran dengan Palestin. Wa awwalu man akhadha zakat al-khayl, orang yang pertama mengambil zakat daripada ternakan kuda. Dan orang yang pertama menyebut satu perkataan, atalallahu baqa'aka, semoga Allah memanjangkan umur engkau. Ketika Ali berkata kepada dia, ayyadakallah, semoga Allah menguatkan kau. Ali jumpa Sayyidina Umar, dia kata, ayyadakallah ya Umar, semoga Allah kuatkan kau wahai Umar. Umar jawab, atalallahu baqa'aka, semoga Allah panjangkan umur kau. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang. Saki-baki lagi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ni antara injazat, pencapaian-pencapaian yang dibuat masa dia hidup. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.